Okey, kita mulakan ayat 66. Ha antum, hai kamu. Atau lain makna, ingatlah kamu. Ingatlah kamu. Haulai, orang-orang ini. Hajajtum, telah membantah kamu. Bima, pada apa yang lakum, bagi kamu, bihi, dengannya, ilmun, pengetahuan. Sekejap. Ya. Sambung lagi. Ilmun, pengetahuan. Falima, maka kerana apakah? Tuhajuna, kamu membantah. Fima, pada apa yang laisa, tidak ada, lakum, bagi kamu, bihi, dengannya, ilmun, pengetahuan. Wallah, dan Allah, ya'lamu, ia mengetahui, wa antum, walhal kamu, la ta'lamun, tidak kamu mengetahui. Ayat 67. Makana, tiada adalah ia, Ibrahimu, Ibrahim, Yahudian, beragama Yahudi, wala, dan tidak, Nasranian, beragama Nasrani. Walakin, dan tetapi, kana, adalah ia, Hanifa, yang cenderung lurus, Musliman, sebagai seorang Muslim. Wa ma kana, dan tiada adalah ia,
minal musyrikin, daripada orang-orang yang mempersekutukan. Daripada orang-orang yang mempersekutukan. Bracket musyrik. Baik, semak semula ya. Ha antum haula'i hajajtum bima lakum bi ilmun. Ingatlah kamu, orang-orang ini, telah membantah kamu pada apa yang bagi kamu dengannya pengetahuan. Maksudnya, kamu membantah kalau mengenai tentang urusan Nabi Isa, urusan Nabi Musa, kalau Yahudi Nabi Musa, kalau Nasara Nabi Isa. Kalau kamu membantah hal demikian, kamu memang ada pengetahuan. Lakum bi ilmun, bagi kamu dengannya ada pengetahuan. Mana kamu ada pengetahuan tentang Isa dan tentang Musa. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bi ilmun. Maka kerana apakah kamu membantah pada apa yang tidak ada bagi kamu dengannya pengetahuan? Kamu membantah dan berbantahan tentang agama Ibrahim. Sedangkan kamu sendiri tidak ada pengetahuan tentang agama Ibrahim atau tentang Ibrahim. Kalau kamu berbantahan tentang Isa, orang Nasara, patut dia ada pengetahuan. Kalau berbantah tentang Musa, memang patutlah orang Yahudi ada pengetahuan. Tapi mengenai tentang Ibrahim, mereka tidak punya pengetahuan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallah, dan Allah ia mengetahui walhal kamu tidak kamu mengetahui. Kamu sendiri mengatakan, orang Nasara kata Ibrahim itu beragama Nasara. Orang Yahudi kata Ibrahim itu beragama Yahudi. Itu yang mereka bantah tentang berbantahan tentang Ibrahim. Sedangkan mereka tidak punya pengetahuan. Jadi kalau orang-orang Arab Mekah kalau terpengaruh dengan Yahudi dan Nasara ini, yang mengatakan Ibrahim itu beragama Yahudi atau beragama Nasara itu, mungkin boleh terpengaruh. Tapi kepada yang beriman kepada Nabi SAW, jawapannya adalah wahyu. Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Ini penafian. Tiada adalah Ibrahim beragama Yahudi dan tidak beragama Nasrani. Ni dia punya kesimpulannya. Allah memberitahu Ibrahim bukan beragama Yahudi dan bukan beragama Nasrani. Walakin, dan tetapi, kana hanifah muslimah. Dan tetapi adalah ia yang cenderung lurus sebagai seorang Muslim. Artinya Nabi Ibrahim benarlah. Dia bukan Yahudi dan bukan Nasara, tapi dia beragama Islam. Atau sebagai seorang Muslim. Orang yang berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tiada adalah ia, iaitu Ibrahim, daripada orang-orang yang mempersekutukan. Atau orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim bukanlah orang musyrikin. Iaitu orang-orang yang mempersekutukan. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-68. Inna, bahawasanya, awalan nas, sehampir-hampir manusia, bi Ibrahim, dengan Ibrahim, lallazina, sungguh orang-orang yang
ittaba'uhu, telah mengikut mereka akannya. Telah mengikut mereka akannya. Wahaza, dan ini, an-nabiyyu, nabi, wallazina, dan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Wallah, dan Allah, waliyu, pelindung, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Semak semula. Inna awlan nasi bi Ibrahim, bahawasanya sehampir-hampir manusia dengan Ibrahim, allazina taba'uhu, sungguh orang-orang yang telah mengikut mereka akannya. Itulah sebenarnya, ya, orang yang paling hampir, yang paling utama kepada Ibrahim, orang yang mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Yahudi tak ikut, Nasara tak ikut, ya. Jadi siapa yang paling utama? Siapa yang mengikut jalan Nabi Ibrahim. Wahazan nabiyyu, dan ini nabi. Jadi nabi sini, an-nabi ada alif lam. Alif lam tu makna ma'rifah, ya, yang khusus, tertentu. Nabi sini ialah Nabi Muhammad. Dan ini nabi, iaitu Nabi Muhammad, wallazina amanu, dan orang-orang yang telah beriman mereka. Inilah orang yang paling utama atau paling hampir kepada Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Muhammad, dan juga orang yang beriman. Ya, mereka inilah yang paling hampir. Kenapa? Ya, sebab Nabi Muhammad mengikuti sunnah, ya, ataupun jalan agama Nabi Ibrahim. Ya. Itulah orang yang paling hampir kalau nak tahu dengan Ibrahim. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah wali, iaitu pelindung kepada orang-orang yang beriman. Ayat yang ke-69, ya. Waddat, telah suka ia. Ta'ifatun, oleh segolongan, min ahlil kitab, daripada ahli kitab. Lau, jikalau, yudillunakum, mereka sesatkan akan kamu. Mereka sesatkan akan kamu. Wama, dan tiada. Tiada tu sebab dicelangi oleh illa, ya. Wama yudilluna illa, ada illa tu. Jadi ma tu makna tiada. Asalnya ma apa yang. Dan tiada. Yudilluna, mereka sesat. Mereka sesatkan. Dan tiada mereka sesatkan illa, melainkan ampusahum, diri-diri mereka. Wama, dan tiada yash'urun, mereka sedar. Semak semula. Wadat ta'ifatu min ahlil kitab, telah suka ia oleh segolongan daripada ahli kitab. Lau yudillunakum, jikalau mereka sesatkan akan kamu. Mana segolongan ahli kitab ni?
kalau boleh, kalau mau, ya, mereka nak sesatkan kamu. Kamu siapa? Sudah tentulah kamu umat Islam. Ya, pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesukaan mereka. Mereka sangat suka kalau dapat mereka sesatkan kamu. Ya. Nah, itu ini yang tersebut dalam Quran. Ya, macam mana mereka punya keinginan, mereka punya cita-cita kalau boleh nak sesatkan kamu. Wa ma yudilluna, dan tiada mereka sesatkan illa anfusahum, melainkan diri-diri mereka. Wa ma yash'urun, dan tidak mereka sedar. Jadi sebenarnya ingat mereka boleh menyesatkan ya orang-orang yang benar-benar beriman. Tak boleh, ya, melainkan ya diri-diri mereka sesatkan. Belanja yuk, capati ya. Mereka sesatkan, ya. Ya ahlal kitab, sambung. Wahai ahli kitab. Wahai ahli kitab. 5. Kerana apakah? Takfuruna, kamu kufur. Bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Wa antum, walhal kamu, tashhadun, kamu saksikan. Semak semula. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. 5 takfuruna bi ayatillah. Kerana apakah kamu kufur dengan ayat-ayat Allah? Wahai ahli kitab. Baik Yahudi ataupun Nasara dikatakan ahli kitab. Kerana apakah kamu kufuri ayat-ayat Allah? Maksudnya Al-Quran. Ya, dan juga ya kerasulan, yaitu Nabi SAW. Kenapa? Wa antum tashhadun, walhal kamu saksikan. Saksikan apa? Ya, kebenaran Rasul Allah ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi Muhammad juga tersebut dalam kitab mereka. Ya, tersebut dalam kitab Taurat dan Injil. Yang disebut dalam surah Saf, ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Ahmad itu adalah Nabi Muhammad. Ya, itulah yang tersebut. Mereka tunggu-tunggu Nabi yang akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad lahir atau ya, wujud di dunia, mereka kufuri pula. Alasan mereka, Nabi yang kita tunggu ialah dalam kalangan bangsa kita, iaitu Yahudi. Ya, kata orang Yahudi. Ya, sedangkan Muhammad yang wujud ini bukan ya orang kita. Muhammad yang wujud itu bangsa Quraisy. Alasan yang ya terlampau cetek sangat. Allah nak berikan pangkat kenabian ni kepada siapa yang ia kendaki. Tak mestinya Nabi itu mesti daripada keturunan Yahudi saja. Ya. Jadi ya inilah yang dikatakan mereka persoalannya. Kerana apa kamu kufur dengan ayat-ayat Allah? Walhal kamu sendiri kamu saksikan kebenaran itu. Ya. Baik ya, kita semak sikit tata bahasa dia. Kita ambil daripada bawah. Ya, perkataan, kita tengok perkataan tashhadun ini adalah mudhari'. Tashhadu, kalau jamaknya beginilah, wanun, tashhaduna. Tapi kalau mufrad, seseorang, ya, sampai tashhadu saja. Ya. Jadi kalau tashhadu tu makna engkau saksikan. Kalau ada wanun, kamu saksikan. Ya. Di sini ada wanun, jadi jamak lah.
Itu yang kita terjemahkan kamu saksikan. Kalau seorang tu tashhadu, maknanya engkau saksikan. Ya. Nah, kalau awal mudhari mengikut saraf gunakan ya. Yashhadu. Yashhadu tu mudhari lah. Awal mudhari gunakan yashhadu. Yashhadu. Ya. Selalu kita menyebut kalimah syahadah, ashhadu. Aku bersaksi. Ya, ashhadu. Sekarang ni kita dah jumpa mudhari'nya, kita nak cari madinya. Ya 3 huruf, ya. Apa madinya 3 huruf ni? Ambil huruf apa? Shin lagi, ha dengan dal. Cuba cari dengan dalam kamus. Ya, shin, ha, dal. Shin tu shin tebal ya, yang ada titik tu. Shin tebal lah namanya. Ya, carilah shin, ha dengan dal. Ya. 176. Okey, yang lain ikut ya. 176 buka. Kamu 176 ya, tengok sebelah kiri atas sekali. Ya. Kiri atas sekali. Ya, jadi madi dia kalau ikutkan kita, madi dia kita bunyikan syahadah. Kalau ikut kita. Tapi kita kena ingat, madi 3 huruf ni dia berbeza-beza baris tengah. Tak mesti semuanya berbaris ya atas. Ada juga yang berbaris bawah. Ya. Contohnya ya syahidah. Ya. Syahidah dia berbaris bawah. Ya. Asalnya nak cari dia punya perkataan, ambil shin, ambil ha, ambil dal. Okey, syahidah. Mudhari'nya yashhadu. Ya. Yashhadu. Okey. Yashhadu kalau nak jadikan fi'il amar, kaedah dia macam mana? Ha tu kan baris atas. Ha tu matikan je had ya dengan dal. Had. Jadi bila had awalnya berbaris bawah. Ya. Ishhad. Itu fi'il amar dia. Ishhad. Fi'il nahinya letak lam alif dengan ta. La tashhad. Ya tu tukar jadi ta. La tashhad. Ya. Jadi sekarang ulang balik, kalau yashhadu mudhari, kalau nak buat fi'il amar daripada fi'il mudhari ni. Jadi ya kalau mudhari'nya baris atas had, hadu, yashhadu, fi'il amarnya ishhad. Nahinya la tashhad. La tashhad. Itu fi'il nahi. Jangan engkau saksikan. Jangan engkau jadi saksi. Baik, sekarang nak jadikan isim fa'il, tengok madi pula. Kalau nak buat isim fa'il, tengok madi. Syahidah. Nak jadikan isim fa'il, makna yang. Tambahan dia yang. Kalau isim maf'ul, yang di. Macam mana nak buat isim fa'il fi'il madi ni? Panjangkan shin. Sya. Panjangkan 2 harakat. Sya. Yang kedua, baris bawah. Kebetulan pula memang baris bawah. Jadi tak payah tukar-tukar lagi lah. Terus bunyikan bawah. Syahi. Kemudian dal tu tanwinkan dun. Syahidun. Jadilah isim fa'il, maknanya yang jadi saksi. Ya. Syahidun. Yang jadi saksi atau yang menyaksikan. Ya. Okey. Jadi isim fa'il macam mana nak buat? Panjangkan huruf pertama dengan 2 harakat shin alif, sya. Yang kedua baris bawah. Syahidun. Dal 2 depan dun. Jadilah isim fa'il syahidun. Isim maf'ul tambah mim dengan waw. Mim dengan waw. Macam mana nak tambah mim? Mim pertama mash. Kemudian yang waw tambah lepas ha, mashu. Mashu, ha waw, mashu. Dal tu tanwinkan dun, mashhudun.
Masyhudun. Maknanya yang disaksikan. Atau yang jadi yang disaksikan atau yang dijadikan saksi. Tambah di lah, yang di. Yang penting ada di. Ya. Macam mana ulang balik kalau nak jadikan isim fa'il syahida, apa bunyinya? Panjangkan sya jadi sya, sim alif sya, kemudian ha bawah. Bawah. Jadi syahi. Syahi. Kemudian dal dua depan dun. Syahidun. Macam tu. Ya. Syahidun. Baik. Ya. Kemudian tengok bawahnya, ya, ke bawah daripada syahidah tadi, tengok ke bawah sampai jumpa perkataan tengah-tengah tu syahara. Jumpa tak syahara? Syahara. Okey. Macam mana nak jadikan isim fa'il syahara? Panjangkan shin, sya, kemudian ha baris bawah. Kalau yang atas, bariskan bawah. Kalau yang baris bawah, biar bawah. Jadi syahi, kemudian arun, tanwinkan, tanwin. Jadi syahirun. Jadilah isim fa'il syahirun. Maknanya, kalau maknanya yang memasyhur, kalau masyhur maknanya yang memasyhurkan. Ya, yang memasyhurkan. Baik, kalau nak jadikan isim maf'ul, tambah mim dengan waw. Tambah mim dengan waw. Jadi masyhurun. Ya. Masyhurun. Ya. Itu isim maf'ulnya. Mana kalau isim maf'ul yang dimasyhurkan. Baik. Sekarang ni yashharu depannya, mudhari'. Yashharu. Kalau nak jadikan fi'il amar, ya, matikan huruf akhir dengan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya tu baris atas har. Matikan ro, har. Jadi awalnya bunyi apa? Bawah. Apa bunyinya? Ishar. Apa? Ishar. Ishar. Ya. Ishar. Jadi ishar. Nahinya letak lam alif dengan ta. La tashhar. Macam tu. La tashhar. Okey, dalam pelajaran tadi Al-Quran, ya, Al-Quran tadi kita ada jumpa lagi perkataan lain, iaitu ayat 69. Ayat 69 yash'urun. Ayat ujung ayat yash'urun. Mereka sedar. Kalau mufrad dia yash'uru saja. Ya. Kalau fi'il, ya, fi'il madi, jatuh fi'il amar. Kita buat fi'il amar dulu, ya. Fi'il amar, kita apa nak bunyikan? Kalau yash'uru, matikan ra tu dengan ain. Ain dari depan, ra mati. Bunyi apa? Ur. Bunyi tak, ujung dulu. Ujung dulu bunyi ain dengan ra bunyi apa? Ur. Bunyi ur sebab kita matikan huruf akhir ra tu, ya. Jangan waw tu tambah, ya. Ra tu, ur. Jadi awalnya nak bunyikan apa? Awal kena bunyikan depan, ya. Kalau depan dengan depan, ya. Jadi ush'ur. Ush'ur. Jangan ish'ur, salah. Ya. Ush'ur. Ya. Baik, kaedah nak bunyikan yang awal ni iske, aske, ush. Macam mana? Ya, kaedahnya kalau depan dengan depan.
Tulis ya, kalau depan dengan depan. Kalau atas, yang belakang dulu. Kalau yang belakangnya itu bunyi depan, awalnya pun bunyi depan. Jadi, yang depan ikut yang belakang. Tak ada. Yang depan ikut yang belakang. Okey. Betul. Kemudian, kalau dia baris atas, contohnya R. Baris atas, R, bunyinya bawah. Ish-R. Ish-R. Kalau bunyinya bawah pula, ir, bunyinya bawah juga. Ish-ir. Ish-ir. Ya. Ulang balik. Kalau bunyi depan, awal, depan. Kalau bunyi atas, awal, bawah. Kalau bunyi bawah, awal, bawah. Jadi tak ada baris apa? Atas. Baris as. As tak ada. Jadi bunyi, kalau depan dengan depan. Kalau bawah dengan bawah. Kalau atas pun bunyi bawah. Okey, sekarang cari dalam kamus 3 huruf Shin, Ain, Ra. Cari dalam kamus Shin, Ain, Ra. Ya. 169. Ya. Itulah. Boleh percaya lah. Boleh percaya lah. 169 jumpa tak? Sebelah kanan. Kanan. Sin, Ain, Ra. Atas baris yang keempat. 1, 2, 3, 4. Dari kanan, atas, dari atas baris yang keempat. Jumpa tak? Sin, Ain, Ra. Sya'ara. Mudhari'nya yas'uru, yang kita dibaca yas'uru. Ya. Jadi sekarang ini sya'ara. Sya'ara kalau nak jadikan isim fa'il, bariskan apa isim fa'il? Tak ada. Sya'ara tu sin, ain, ra. Nak jadikan isim fa'il. Isim fa'il. Pertama baris atas 2 harkat. Yang kedua baris bawah. Ingat tak? Buat catatan tu. Akhir tanwin. Ya. Jadi sya tu 2 harkat tambah alif. Sya'irun. Kalau sa'arun salah. Sya'irun. Ya. Saya nak ingatkan baris tengah fi'il madhi ni kadang ada kadang ada i, kadang ada u, ya. Maknanya ada depan, ada bawah, ada atas, tak kisah. Tapi yang penting kalau isim fa'ilnya seragam. Atas, bawah. Macam tu. Baris tengah jangan ikutkan untuk isim fa'il. Isim fa'il ingatkan tanda dia atas dan bawah. Ya. Semua bawah. Baik tengahnya baris depan ke, baris bawah ke, baris atas ke, tetap bawah. Ya. Jadi sya'irun. Ya. Kalau isim maf'ulnya tambah mim dengan waw, macam mana? Mim dengan waw. Mash, ain waw. Masy'u. Masy'urun. Ain waw mesti bunyi depan kan? Jadi masy'urun. Makna isim maf'ul tu yang diketahui. Jadi kita katakan makna ke tadi, ya, sedar. Ya, makna yang disedari. Ya. Masy'urun. Ya. Syairun, ya, dia jadi penyair. Ya.
Tak, kalau kita maknakan orang yang sedar pun tetap makna orang yang sedar. Ya. Macam tu, ya. Jadi kalau kita nak terjemahkan sebagai seorang penyair, ya, boleh dikatakan syairun juga. Kalau nak jadikan makna sebagai sedar, mana yang sedar. Macam tu. Ya. Yang sedar. Baik, ya. Tengok ke bawah sedikit. Ke bawah sedikit, tengah-tengah, jumpa tak perkataan sya'afa? Sya'afa. Jumpa tak? Sya'afa yas'afu. Cinta, amat cinta. Amat cinta ataupun cinta memenuhi hatinya. Nya tu, hu tu. Kita ambil sya'afa saja. Shin ain fa. Macam mana jadikan isim fa'il sya'afa? Sya'ifun. Macam tu. Sya'ifun. Kalau isim maf'ulnya? Masy'ufun. Ya. Masy'ufun. Baik, itu isim fa'il, isim maf'ul. Tengok mudhari' depannya. Yas'afu. Yas'afu ni kita tukar, kita nak jadikan amar dan nahi. Kalau amarnya apa? Yas'afu. Matikan belakang, af. Pangkalnya bunyi apa? Atas ke bawah? Bunyi bawah. Ya. Apa bunyinya? Ish'af. Ish'af. Nahinya? Letak lam alif dengan ta. La tas'af. Ya, la tas'af. Ya. Okey, bawahnya lagi. Sya'ala. Jumpa tak sya'ala? Jumpa sya'ala. Sya'ala, ya, dengan makna menyalakan. Baik, kalau nak jadikan isim fa'il yang menyalakan. Isim fa'il. Panjangkan sya, kedua bariskan bawah. Sya'ilun. Sya'ilun. Ya. Kalau nak jadikan isim maf'ul, masy'ulun. Masy'ulun. Sya'ilun, masy'ulun. Kalau nak jadikan fi'il mudhari'nya amar dan nahi. Kalau yas'alu, amarnya apa? Yas'alu. Yas'alu. Nak jadikan fi'il amar, matikan hujung al. Bila baris atas awalnya bunyi apa? Bawah. Jadi ish'al. Ish'al, fi'il amar. Nahinya? La tas'al. Ya. La tas'al. Baik, kita ambil sebelah kiri pula. Atas, baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Sagoba. 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 Macam mana jadikan isim fa'il sagoba? Saribun. Isim maf'ulnya? Tambah mim dengan waw. Masy'ubun. Tambah mim dengan waw. Ya. Masy'ubun. Ya. Baik, nak jadikan fi'il amar mudhari'nya yasghabu. Fi'il amarnya apa? Isghab. Apa? Tak payah tulis-tulis. Banyak tulis pun tak pandai-pandai. Tengok je. Ya. Dan bunyikan. Ya. Jawab je. Soal jawab. Ya. Nanti nak tulis-tulislah. Ya. Asyik menulis leka menulis tak pandai-pandai pula. Ya.
Tengok. Pandang je contohnya yasghabu kan yasghabu pandang je. Jadi yasghabu ghab. Ghab. Jadi ghab tu isghab. Macam tu. Pandang je isghab. Macam tu. Kalau nahinya letak lam alif dengan ta ya jadi ta. La tasghab. Ya. Jadi la tasghab. Macam itulah kedudukan ya. Pel amar ya dan pel nahi. Baik ya, kita buka line lembaran 173 pula. Tak kisah mana-mana 173. Ya, kita tengok yang tengah sebelah bawah. Tengah bawahkan sedikit Samita Yasmatu. Cuba cari Samita Yasmatu sebelah kiri. Sebelah kiri. 173. Samita Yasmatu. Jumpa? Makna gembira. Dia tengah tapi ke bawah sikit. Tengah ke bawah sikit. Samita Yasmatu. Kalau Samita nak jadikan isim fa'il apa? Syamitun. Jangan tulis, sebut je. Syamitun. Kalau isim maf'ulnya masmutun. Masmutun. Itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari kita jadikan amar nahi pula. Yasmatu. Kalau nak jadikan fi'il amar ismat. Ismat. Mim tu kan balik atas, jadi mat. Ismat. Kalau nahi la tasmat, letak tas saja, la tasmat. Ya. Baik. Cuba buka muka surat 203. 203 lain-lain perkataan ya. Nak membiasakan. 203 yang sebelah kanan bawah sekali kita jumpa perkataan taba'a. Yatba'u taba'an. Ya. Taba'a. Dari perkataan ya mengecop ya. Merupakan sesuatu rupa, mana dicop sama macam tu. Ya. Taba'a kalau nak jadikan isim fa'il. Tabi'un. Pandang ikut kaedah. Ya, pandang ikut kaedah tabi'un. Mana yang mengecop. Yang mengecop. Kalau isim maf'ulnya letak mim dengan waw. Matbu'un. Letak mim mat, letak waw bu. Matbu'un. Baik, yatba'u. Kalau fi'il amarnya itba'. Nahinya la tatba. Ya. Idba la tatba. Ya. Okey. Buka muka surat 205. 205 sebelah kiri. Torofa. Macam mana nak jadikan isim fa'il torofa? Torifun. Kalau isim maf'ulnya matrufun. Torifun matrufun. Kalau mudhari'nya yatrifu. Nafil amarnya macam mana? Yatrifu. Dah tukar rob pula. Dah tentu bunyi rib tu kenapa menjadi rob? Ya.
Pandai-pandai tu ke atas pula. Ya. Dah bunyi rob pula. Apa bunyinya? It rif. Apa? It rif. Ya. Nahinya? La tatrif. Ya. Okey, cuba tengok ke bawah sampai jumpa perkataan toroko. Yatruku. Ke bawah cari perkataan toroko yatruku. Torokov. Torokov ke bawah. Jumpa tak? Okey. Jumpa ya. Memukul dengan pemukul. Memukul. Toroka. Ya. Toroka. Baik. Kalau toroko isim fa'ilnya apa? Isim fa'il. Tori. Tori. Panjangkan to. Torikun. Kalau isim maf'ulnya? Matrukun. Apa? Matrukun. Matrukun. Torikun. Matrukun. Nak jadikan amar dan nahi perkataan yatruku. Jadikan fi'il amar. Utruk. Jadi ruku tu bunyikan ruk. Jadi bila depan tadi kan kaedah dah bagi. Kalau depan awalnya depan. Jadi utruk. Utruk. Okey. Lain perkataan ambil muka surat 219. Sebelah kiri juga. Tengok perkataan ya tengah-tengah ke atas sikit. Tengah atas sikit. Zoharo. Zoharo. Tengah-tengah atas sikit Zoharo yazharu. Dengan mana lahir. Nyata. Terang. Ya. Baik, sekarang ni Zoharo kalau nak jadikan isim fa'il macam mana bunyinya? Bunyikan apa? Bunyikan panjang. Zohirun. Kalau isim maf'ulnya mazhurun. Mazhurun. Zohirun. Mazhurun. Baik. Kalau fi'il mudhari'nya nak jadikan fi'il amar dan nahi, yazharu. Izhar. Ya, betul. Izhar. Nahinya la tazhar. Ya, la tazhar. Itu ya isim maf'ulnya, ya. Baik. Muka surat 291. 291 ya. Sebelah kanan bawah sekali. Dengan makna mengerti, faham. Sebelah kanan bawah sekali. 291. Dah jumpa? Jumpa tak? Bawah sekali kanan. Faqih, faqihah. Dengan makna mengerti, faham. Kan dikatakan orang yang faqih ni orang yang faham ilmu fiqh. Fiqh tu maknanya faham. Ya. Kalau tak belajar fiqh tak faham agama. Jadi kena belajar fiqh sebab fiqh itu banyak hal-hal berkaitan dengan ibadat. Jadi kena belajar fiqh. Ya. Jadi makna fiqh tu makna faham. Ya. Itu makna fiqh. Ya. Baik, faqihah yafqahu fiqhan. Ya, mengerti atau faham. Okey, kalau faqihah macam mana buat isim fa'il? Faqihun. Kalau nak jadikan isim maf'ul? Lambatnya. Cepat sikit. Mafkuhun. Mafkuhun.
Maknanya kalau mafhum tu letak yang dipahamkan, yang dimengertikan, ya macam tu. Baik, kita kena buat fil amar dan nahi, yafqahu. Macam mana amar dan nahi? Kalau fil amarnya yafqahu, ifqah. Ifqah. Nahinya la tafqah. La tafqah. Ya. Okey, alhamdulillah. Ya. Pandai dah. Ya. Dah banyak pandai. Ya. Yang tak bersuara pun semua kira pandai lah tu. Ya. InsyaAllah. Ya. Okey, jumpa lagi semua. Ya, kita sudahi dengan doa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin.